Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sinar PM 30 April bersama saya Liza Hassan. Lebih 15,000 pekerja di Johor mengalami pengurangan gaji dan diberhentikan kerja sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Johor R. Withanathan berkata data itu diperoleh Jabatan Tenaga Kerja Johor berdasarkan permohonan 328 majikan yang memohon untuk memberhentikan pekerja. Withanathan berkata bagi memastikan majikan mematuhi peraturan ditetapkan kerajaan ketika PKP, JTK Johor mewujudkan skuad khidmat cepat dalam pengendalan aduan secara bersama dengan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja berdasarkan bidang kuasa jabatan masing-masing. Menurutnya, jika majikan ingkar arahan, PPK akan membuat lawatan ke parmis majikan dan jika perlu mereka boleh membabitkan PDRM. Lebih 400 peniaga dan pemborong di Pasar Borong Kuala Lumpur di Selayang memerlukan hampir 3,000 pekerja tempatan untuk membantu mereka menjalankan perniagaan. Ia berikutan mereka berdepan kekurangan tenaga kerja kritikal susulan kebanyakan pekerja adalah warga asing yang tinggal dalam kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Sekaligus tidak dibenarkan keluar bekerja ke Pasar Borong itu. Setiausaha Persatuan Pemborong Sayur Kuala Lumpur, Lau Tek Kim berkata peniaga sayur di Pasar Borong Kuala Lumpur memerlukan 2,000 pekerja untuk pemunggahan sayur. Tawaran gaji yang diberikan adalah sekitar RM40 sehari dan bekerja dari jam 10 pagi hingga 7 malam. Dan rakyat tempatan yang mahu bekerja di Pasar Borong Kuala Lumpur perlu menjalani ujian saringan COVID-19. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Tajuddin Abdul Rahman menyifatkan laporan mengaitkannya dengan pelantikan pengerusi Prasarana Malaysia Berhad bersifat kabar angin. Menurut laporan sebuah portal, Tajuddin berkata sehingga kini belum ada sebarang hitam putih mengenai kabar angin yang dilaporkan media itu. Prasarana terlibat dalam perkhidmatan pengangkutan dan memiliki kereta api LRT di Kuala Lumpur, monorail dan MRT. Sebelum itu, sebuah portal berita melaporkan dua pemimpin UMNO iaitu Naib Presiden Mahdi Khalid dan Tajuddin yang juga ahli Parlimen Pasir Salah akan dilantik mengetuai syarikat berkaitan kerajaan GLC. Bekas Timbalan Menteri Kesihatan Dr. Lee Boon Chye menggesa perbahasan di Parlimen berhubung akta COVID-19 yang membenarkan Putrajaya memantau pergerakan orang ramai melalui aplikasi telefon pintar ketika krisis virus itu. Katanya aplikasi Gerak Malaysia yang bertujuan untuk mendapatkan kelulusan perjalanan antara negeri juga harus digunakan untuk membolehkan pegawai kesihatan mengesan orang lain di sekeliling seseorang yang mungkin juga dijangkiti. Beliau menambah akta baru itu diperlukan kerana melibatkan privasi seseorang. Pemantauan GPS juga terbukti berjaya di negeri lain dan membantu mengawal penyebaran virus COVID-19 dengan lebih meluas. Tarikh lokasi juga boleh digunakan bagi memantau kepatuhan masyarakat terhadap peraturan duduk di rumah. Dan kita beralih ke berita sukan. Menteri Sukan Itali Vincenzo Spadova memberi amaran supaya negara itu mengikuti langkah Perancis dan Belanda serta menggesa musim bola sepak dan sukan lain ditamatkan susulan pandemik coronavirus. Bagaimanapun, Ketua Persekutuan Bola Sepak Itali Gabriele Gravina memberi amaran keputusan itu sebagai petanda kematian bola sepak di Itali. Di Perancis, Perdana Menteri Edouard Philippe mengumumkan bola sepak profesional, rugby dan sukan lain tidak boleh berlangsung sehingga tamat musim panas. Manakala di Itali, perlawanan bola sepak tergendala sejak 8 Mac lalu susulan COVID-19 yang meranggut 27,000 nyawa di negara itu. Namun, kerajaan membenarkan atlet individu meneruskan latihan tetapi sukan berpasukan termasuk bola sepak perlu menunggu sehingga 18 Mei. Jangan lupa ikuti perkembangan dari semasa ke semasa dalam dan luar negara bersama kami di www.sinaran.com.my.